Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak murid Ustadz yang Ustadz kasihi? Semoga semua sekali dalam keadaan sehat. Patuhilah arahan PKP dan Ustadz harap semua sekali dapat berpuasa dengan baik di bulan Ramadan yang mulia ini. Kali ini kita akan belajar pelajaran 5 bidang Al-Quran dengan tajuk Zikir Penenang Hati. Objektif untuk pengajaran kita ataupun sesi PDP kita pada kali ini ialah para pelajar akan dapat memahami dan mengamalkan zikir di dalam kehidupan. Ada beberapa kriteria kejayaan yang telah pun Ustaz gariskan untuk kita semua cuba capai pada sesi PDPC kita ataupun sesi pembelajaran kita pada kali ini ialah yang pertama, membaca ayat Al-Quran dengan baik, iaitu surah Al-A'raf ayat 205 dan 206. Seterusnya, memberikan maksud ayat Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan maksud zikir itu sendiri. Yang keempat, menyatakan 5 peranan zikir. Yang kelima, menjelaskan 4 adab berzikir. Dan yang keenam, yang terakhir untuk kali ini ialah para pelajar boleh menjelaskan pengajaran daripada ayat yang bakal kita baca ini. Baik, terdapat juga satu maklumat tambahan kepada kita semua, iaitu berkaitan dengan sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Baik, sila buka muka surat 27 dan mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Baik, nanti rakaman ini pelajar-pelajar boleh ulang-ulang ya untuk sama-sama melancarkan bacaan. Maksud daripada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, surah Al-A'raf ayat 205 dan 206. Okey, kita baca bersama-sama. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, serta janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Sesungguhnya mereka, siapa mereka? Malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak engkar daripada beribadah kepadanya, iaitu kepada Allah. Mereka sentiasa bertasbih kepadanya ataupun bertasbih baginya, serta kepadanya jua mereka bersujud. Baik, kalau pelajar-pelajar perasan, di akhir ayat 206 itu ada tanda seperti masjid itu. Okey, itu maksudnya apa dia? Itu maksudnya tanda sajadah. Sajadah ni apa dia? Sajadah bermaksud sujud, tanda sujud. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada kriteria kita pada hari ini, Ustaz terangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Baik, sujud sajadah ataupun sujud tilawah ini, sujud sajadah kita kata di dalam salat, sujud tilawah pula di luar salat, tetapi ia sebenarnya membawa maksud yang sama. Sujud tilawah ini ataupun ayat ini sekiranya kita jumpa ketika kita salat ataupun ketika kita membaca Al-Quran, maka kita disunatkan untuk melakukan satu sujud.
Umat Islam, okey, kita boleh buka muka surat 28, ada dikongsikan di tepi itu ditulis amalan sujud tilawah. Umat Islam disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah apabila membaca ataupun mendengar ayat Al-Quran yang mempunyai tanda sujud. Baik, bagaimanakah kita sujud? Okey, Ustaz bagi dua keadaan. Keadaan yang pertama apabila kita berada di dalam solat, keadaan yang kedua kita berada di luar solat. Baik. Sekiranya kita sampai ke ayat ini di dalam solat, kita baca, imam baca, wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Baik, dalam keadaan berdiri imam wa lahu yasjudun, maka imam akan sujud. Allahu akbar. Imam pun terus sujud, jangan berhenti untuk rokok. Terus sujud. Maka kita baca di dalam hati kita ataupun kita baca ketika rokok kita, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, sekiranya kita hafal, maka kita boleh baca yang ini. Tetapi anak-anak murid Ustaz minta semua sekali untuk hafal. Sekiranya kita tidak hafal, maka kita boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih seperti biasa. Baik. Selesai sahaja kita baca zikir ini ataupun bacaan ini, dan seterusnya kita akan terus bangkit semula untuk berdiri tanpa kita berhenti duduk istirahat. Itu caranya dalam solat. Ketika di luar solat pula, ketika kita sedang membaca Al-Quran dan kita jumpa ayat ini, okey, ini Al-Quran kita baca, walahu yasjudun. Baik, kita jumpa juga ayat ini, maka sila pastikan yang pertama, sebab kita sedang membaca Al-Quran, sila pastikan kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya apa? Kita di dalam keadaan berwudu. Okey, kita pastikan kita berada menghadap kiblat, maka kita takbir. Allahu akbar. Seterusnya kita sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu bihaulihi wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, kita sujud sekali, kita bangun dan kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, kita teruskan kita punya bacaan seperti biasa. Baik. Kita pergi kepada maksud zikrullah ataupun maksud zikir. Okey, seperti biasa ia akan datang dengan maksud bahasa dan juga istilah. Baik, bahasa zikir ialah ingatan. Istilahnya pula membawa maksud mengingati Allah Subhanahu wa taala sama ada melalui hati ataupun lisan. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada di dalam hati kita ataupun menggunakan lidah kita. Macam mana cara kita mengingati Allah Subhanahu wa taala di dalam hati? Okey, kita mengingati Allah di dalam hati ialah dengan kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kepada sesuatu, kita lihat alam sebagai contoh, kita lihat dunia kita lihat langit yang terbentang luas, kita lihat awan yang boleh terapung dengan sendirinya, kita lihat burung yang boleh terbang, kita lihat bumi yang terbentang luas, maka kita kata semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan benda itu juga merupakan zikir. Selagi mana kita ingat Allah, maka itu zikir. Bagaimana pula dengan zikir menggunakan lisan ataupun lidah? Baik, telah pun dikongsikan juga, boleh lihat muka surat 29, kita lihat pada box amalan yang berwarna biru itu, berikut merupakan antara zikir-zikir yang kita boleh amalkan. Antaranya ialah Bismillahirrahmanirrahim kita baca, ataupun kita baca La ilaha illallah, ataupun kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, ataupun kita baca Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah. Okey, ada banyak lagi zikir-zikir yang boleh kita amalkan. Baik, setakat ini anak-anak murid Ustaz boleh faham. Kita pergi pula kepada peranan zikir. Okey, apa peranan zikir ini kepada diri kita sebagai seorang Muslim? Okey, zikir memberikan kepada kita 5 impak
ke dalam diri kita ataupun 5 kesan ke dalam diri kita. Kita boleh lihat pada muka surat 29, nota itu dia telah pun buat rounding untuk kita sebab zikir ini kita sentiasa berpusing-pusing. Kita sentiasa kita sentiasa hendaklah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat kepada peranan zikir yang pertama, iaitu menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lihat gunung ganang, kita lihat burung, kita lihat kejadian manusia, kita lihat kejadian langit dan bumi, maka kita hendaklah mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu doa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan di dalam Al-Quran. Apabila kita melihat keadaan langit dan bumi ataupun penciptaan langit dan bumi, maka kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtal jinna wal ins. Allahu Akbar, salah. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini main-main, langit dan bumi ini main-main. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka Engkau lindungilah kami, Engkau peliharalah kami daripada azab seksa api neraka. Itu doa kita. Baik, seterusnya yang kedua, menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Apabila kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu di dalam hati kita, Allah itu sentiasa kita ungkapkan pada lidah kita, maka benda ini akan menjauhkan kita daripada melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maksiat ini seperti mana yang Ustaz telah pun beritahu sebelum ini, maksiat dia bukanlah seperti mana maksiat yang kita fahami di dalam bahasa Melayu, akan tetapi maksiat ini dia lebih luas lagi, segala apa perbuatan yang cenderung untuk melakukan dosa ataupun ingkar kepada perintah Allah, maka itu merupakan suatu maksiat. Sebagai contoh, kita meninggalkan puasa, maka itu satu maksiat. Kita meninggalkan salat, itu satu maksiat. Kita membuka aurat, maka itu satu maksiat. Akan tetapi sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka perkara ini akan menjauhkan kita, menjaga kita daripada melakukan kemaksiatan. Baik. Peranan zikir yang ketiga ialah menjadi perisai peribadi daripada gangguan syaitan. Baik, apabila kita bercakap tentang gangguan syaitan ini, maka pada fikiran kita sudah pasti cuma hantu semata-mata, baik gangguan kerasukan semata-mata, histeria semata-mata. Tidak. Syaitan ini sebenarnya, anak-anak murid Ustaz yang Ustaz sayangi sekalian, ia sentiasa mengganggu dalam apa jua keadaan sekalipun. Dalam fikiran kita, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita, jin dan manusia, adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya, untuk melakukan salat, untuk mengeluarkan zakat, untuk berpuasa, untuk taat kepada ibu bapa. Tetapi syaitan ini dia akan sentiasa meragu-ragukan kita. Syaitan akan sentiasa melalaikan kita. Syaitan akan sentiasa memesongkan kita daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat pemesongan ini, inilah yang kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah itu menjaga kita supaya kita sentiasa melakukan salat. Allah menjaga kita supaya kita sentiasa berpuasa di bulan Ramadan. Allah itu menjaga kita supaya kita sentiasa melakukan birrul walidain ataupun berbuat baik, mentaati ibu bapa. Baik. Seterusnya yang keempat, peranan zikir dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia ialah memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ini ada kaitannya, semua sekali ini dia ada kaitan. Sebagai contoh yang keempat ini, dia sangat berkait rapat dengan menjauhkan kita daripada melakukan maksiat, menjauhkan kita daripada godaan syaitan. Dan zikir ini juga peranan dia adalah sebagai untuk menunjukkan kita jalan yang benar. Antara asbab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah ialah dengan kita meminta ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa itu juga merupakan antara zikir ataupun cara kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang terakhir,
zikir ini dia akan mententeramkan jiwa kita. Apabila jiwa tidak tenang ni anak-anak murid, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kita seperti yas'adu fis sama, seperti mana kita sedang uh, naik ke kawasan yang tinggi. Kalau tidak tenteram, apa kaitan dengan kawasan tinggi, dengan jiwa yang tidak tenteram, dengan hati yang tidak tenteram? Baik, seperti mana yang kamu telah pun pelajari di dalam sains, kawasan yang tinggi ataupun ialah kawasan yang tinggi ini dia punya tekanan udara. Baik, tekanan udara adalah sangat rendah. Dia punya tekanan adalah sangat rendah. Apabila tekanan itu sangat rendah, maka kita keadaan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan adalah antara kegelisahan. Akan tetapi jika Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyuntik ketenangan ke dalam jiwa kita, maka kita akan dijauhkan oleh Allah daripada keadaan seperti itu. Dan inilah yang dimaksudkan dengan zikir ini, dia akan mententeramkan jiwa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala akan mententeramkan hati-hati kita? Baik, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi pula kepada kriteria kejayaan kita yang ke 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai, 4 selesai. Kita pergi kepada yang kelima, iaitu adab berzikir. Baik, dinyatakan di dalam buku teks ini ada 4 adab berzikir. Yang pertama ialah dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati. Baik, sekiranya kita berzikir dengan menggunakan lisan kita ataupun lidah kita, menjadi adab kita menghadirkan juga hati kita di dalam zikir itu. Dia bukan semata-mata dengan lidah semata-mata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita ikut-ikut la ilaha illallah, sedangkan kita di dalam hati kita tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, berzikir dengan penuh merendah diri. Baik, ini kembali kepada ayat tadi. Kalau kita boleh ulang balik ayat tadi pada tadarru'an wa khifah. Maksud tadarru'an ialah dengan merendah diri dan rasa takut. Okey, khifah ialah rasa takut. Tadarru' ataupun tadarru'an itu ialah dengan merendah diri. Rendah diri ini kepada siapa? Kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat saja dalam keadaan kita sujud, kita menghinakan diri kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merendahkan diri kita. Kita kata kepala kita ini merupakan kemuliaan bagi kita, mahkota bagi kita, darjat bagi kita. Akan tetapi kita rendahkan kedudukan kita, darjat kita, mahkota kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci, maha besar, maha agung, maha esa. Baik, kita pergi kepada adab yang ketiga, iaitu berzikir dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik juga kepada ayat tadi, tadarruan iaitu perasaan merendah diri, dan juga khifah iaitu perasaan takut. Takut ini kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat cepat penilaiannya, ataupun sangat cepat ataupun sangat sakit azabnya. Azabun alim, azab yang menyakitkan. Baik, kita pergi kepada adab berzikir yang keempat, berzikir dengan suara yang lembut, iaitu dengan kita tidak meninggikan suara kita. Bila kita meninggikan suara, mungkin sedangkan kita sesama manusia, apabila kita meninggikan suara pun kita sudah
Apa hal kawan ni teriak dengan aku ni? Ini pula adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, seterusnya kepatuhan malaikat ada di dalam buku teks muka surat 31. Allah Subhanahu wa taala menyertakan malaikat di dalam ayat ini. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mahu menceritakan kepada kita bahawasanya malaikat ini, anak-anak murid, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Ada malaikat yang mempunyai sayap yang banyak, sayap yang besar, boleh terbang. Berbeza pula dengan kita manusia dengan kelebihan-kelebihan kita yang minima ini. Sedangkan malaikat yang ada kelebihan yang besar itu pun boleh taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa berzikir, tidak melupakan Allah. Ini kan pula kita manusia yang hina dina, yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Adakah kita melupakan Allah? Tidak. Maka kita harus mencontohi malaikat yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang terakhir untuk sesi PDPC kita pada kali ini, kita lihat pula pengajaran ayat. Pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk pengajaran ayat, sekiranya keluar soalan di dalam peperiksaan, maka kita jelaskan, berikan, huraikan pengajaran ayat, pengajaran daripada ayat di atas. Maka ayat kita hendaklah KH. Apakah itu yang dimaksudkan dengan KH? Kita hendaklah. Baik, apakah pengajaran ayat itu? Yang pertama, kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa agar hidup kita lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah melembutkan suara ketika berzikir agar dapat mendatangkan rasa khusyuk, takut dan merendah diri terhadap Allah. Yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri daripada menyaringkan suara ketika berzikir. Dan yang keempat, kita hendaklah mencontohi kepatuhan para malaikat yang sentiasa berzikir agar tidak lalai dan tidak sombong dalam kehidupan kita. Baik, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa perkara yang telah pun kita sebutkan pada sesi PDPC pada kali ini. Kita lihat semula kriteria kejayaan kita. Yang pertama, membaca ayat Al-Quran. Ustaz harap anak-anak pelajar boleh baca ayat Al-Quran dengan baik. Selepas ini nanti Ustaz minta masing-masing untuk menghantar kepada Ustaz bacaan-bacaan ini. Dan seterusnya, yang kedua, kita telah pun melihat maksud ayat. Yang ketiga, kita telah pun membahaskan ataupun menjelaskan tentang maksud zikir. Yang keempat, kita telah pun melihat 5 peranan zikir dalam kehidupan kita. Yang kelima, kita telah pun melihat adab berzikir. Dan yang keenam, kita telah pun melihat 4 pengajaran ayat. Baik, untuk sujud tilawah pula, Ustaz minta sila buka balik muka surat 28. Sila hafal bacaan ketika sujud. Ustaz ulang lagi sekali. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya, wajahku bersujud kepada Allah yang Maha Mencipta, Maha membentuk pelbagai rupa, yang membuka pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya, maka nyatalah Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Baik, anak-anak murid yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala kasihi dan Ustaz ingati sekalian, semoga sesi kali ini Ustaz harap pada sesi kali ini anak-anak pelajar dapat membuat nota ini. Sila ringkaskan nota ini, tidak perlu buat panjang-panjang. Okey, yang pertama, sila salin
ayat Al-Quran beserta dengan maksudnya. Yang kedua, sila tulis semula maksud zikir, okey, di dalam bentuk jadual. Seterusnya, sila tulis juga peranan zikir. Ada 5 peranan zikir. Dan seterusnya buat adab berzikir. Dan yang terakhir, pengajaran ayat. Dan yang last kali nanti sila tutup dengan bacaan ketika sujud sajadah. Baik. Ustaz harap anak-anak pelajar dapat mengambil manfaat daripada sesi PDPC kita kali ini. Ustaz minta nanti PM Ustaz ataupun hantar masuk dalam grup bacaan ayat Al-Quran masing-masing. Nanti Ustaz boleh semak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.